Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Dr. Sakinah binti Saleh yang merupakan pensyarah bagi subjek Falsafah Ilmu UPU 3132. Nama saya Nuna Dr. Ashikin binti Muhammad Nawi yang memegang kad matrik D2021-1097980. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perbandingan sumber ilmu antara agama dan etismi. Definisi ilmu. Perkataan ilmu berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang bermaksud mengetahui. Istilah asal iaitu al-alim adalah dalam bahasa Arab yang bermaksud pengetahuan. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu sebagai suatu yang dapat dipelajari oleh manusia, pengalaman maupun dengan pertolongan wahyu. Antara tujuan ilmu ialah mengenal Tuhan. Setiap agama diajarkan untuk mengenal Tuhan dan taat kepada ajaran Tuhan. Selain itu, mencapai kebenaran. Ilmu yang diperoleh dapat kita gunakan untuk mengetahui kebenaran tentang sesuatu perkara. Yang terakhir ialah beramal. Kita sebagai penganut agama tidak kira lah agama apa sekalipun, kita haruslah beramal kepada agama yang kita percaya serta taat dengan perintah dan larangannya. Seterusnya kita beralih kepada definisi agama dan etismi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Untuk pengetahuan semua, pelbagai agama diamalkan di Malaysia. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, etismi merupakan fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Etismi juga membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran. Jenis sumber ilmu yang pertama, akal. Akal rasional tertakluk kepada kaedah induktif dan didaktif. Intuisi. Intuisi disamaertikan dengan naluri, ilham atau bisikan hati. Panca indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik atau lingkungan sekitar. Sebagai contoh, penglihatan mata yang membolehkan kita mengetahui warna, bentuk dan ukuran sesuatu benda. Selain itu, pendengaran telinga membolehkan kita membezakan pelbagai suara dan hidung yang membezakan bau-bauan. Ilham. Al-Ghazali mengatakan ilham merupakan cahaya yang datang kepada nurani bersih dan lembut. Yang terakhir ialah wahyu. Dari segi istilah pula, merupakan segala yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran atau perkabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyat dan lain-lain. Antara peranan wahyu ialah menjaga dan memelihara syariat Islam, petunjuk kepada manusia, memberi hidayah, menjelaskan persoalan yang tidak dapat difikirkan oleh akal dan mukjizat terhebat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita beralih kepada 3 mazhab utama. Yang pertama, empirisme. Golongan ini berpendapat bahawa pengetahuan manusia diperolehi melalui pemikiran rasional yang abstrak. Namun ia adalah pengalaman konkret melalui eksperimen dan pemahaman ilmiah. Pelopor utama mazhab ini ialah David Hume, John Locke dan Roger Bacon. Aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal dipanggil rasionalisme dan kelompok ini banyak menggunakan kaedah didaktif dalam penyusunan dan pengetahuannya. Mazhab ini menumpukan penekanan kepada prinsip-prinsip kekal yang boleh diketahui oleh manusia. Pendukung mazhab ini ialah Plato. Mereka tidak menitik beratkan pengalaman manusia yang konkret dan kejadian alam tabi'i dalam usaha untuk memahami hakikat kewujudan, dan yang terakhir ialah pragmatisme.
Penghujahan agama memberi manusia perspektif dan hala tuju untuk menjalani kehidupan seharian. Manakala penganut ateisme, kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan, kekuasaan Tuhan yang dianggap paradoks dan teori praktisme. Akhir sekali, perbandingan antara agama dan ateisme. Agama, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan. Agama menjadi sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, saya beragama Islam menjadikan panduan hidup. Setiap agama mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada agama serta hidup dalam keadaan aman dan harmonian. Kepelbagaian sumber ilmu. Sumber ilmu didapati melalui wahyu yang diturunkan untuk manusia dan tidak bergantung kepada teknologi sahaja. Manakala ateisme, mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan, bergantung kepada teknologi dan ilmu pengetahuan sains untuk menjalani kehidupan mereka. Akhir sekali, kita beralih kepada kesimpulan yang boleh didapati dalam tugasan perbandingan sumber ilmu antara agama dan ateisme. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan di Malaysia, setiap individu diberikan kebebasan asasi, antaranya kebebasan beragama. Oleh itu, setiap individu boleh menganut mana-mana agama tanpa ada paksaan dari mana-mana pihak. Sekian sahaja daripada saya berkenaan tajuk perbandingan sumber ilmu antara agama dan ateisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.